Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada bulan Rabiul Awal. Kita berada pada 2 Rabiul Awal. Ahlan-ahlan kepada Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, Adeline, Haifa Najwa dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu dalam program bersempena dengan bulan Rabiul Awal. Kita berada malam ini 2 Rabiul Awal. Dan kita bertemu di dalam pembacaan kitab sirah yang terkenal, yang kebanyakan daripada kita mungkin pernah baca, mungkin pernah dengar. Dan saya sendiri pernah khatamkan buku ini sewaktu COVID, iaitu berkenaan tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita pada bulan Rabiul Awal ni kita nak cuba untuk membaca setiap malam, dan kita berikan nama tajuk ini sama seperti sebelum ini, iaitu Santai Sirah. So kita takkanlah baca seluruh buku page by page, kita cuma akan baca ringkasan-ringkasan daripada buku sirah ini supaya bersempena dengan bulan Rabiul Awal ini kita dapat kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam harapnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook, bantu share dan kongsikan, begitu juga yang berada di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan kepada semua. Maka penulis buku adalah seorang yang bernama Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan buku ini terkenal dan buku ini diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Asalnya buku ini adalah berbahasa Arab dan Urdu. Buku ini terkenal kerana pada tahun 1978 ketika Muslim League World ataupun Rabitah Al-Alam Al-Islami yang pertama pada tahun 1978, ketika mereka membuat pertandingan sirah pada tahun 1978, maka mereka telah menobatkan buku Ar-Rahiqul Maktum ini sebagai buku sirah yang mendapat tempat pertama pada tahun 1978, anjuran Rabitah Al-Alam Al-Islami ataupun Muslim League World yang pertama pada tahun tersebut. Maka daripada situ buku ini mendapat kemasyhuran, mendapat penerimaan, dan dalam bahasa Malaysia sendiri diterjemah berkali-kali, dan buku yang kita gunakan ini adalah anjuran daripada Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku ini, nanti kita akan sharekan linknya di TikTok, di Facebook kita telah sharekan linknya. Dan kita akan cuba baca setiap malam, insya-Allah dalam setengah jam 45 minit berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, maka penulis buku pada muka surat yang pertama, penulis buku membincangkan berkenaan tentang tajuk tanah Arab dan bangsa Arab. Kita sebut Nabi daripada bangsa Arab dan Nabi dilahirkan di tanah Arab. Maka kita nak tahu apakah hikmah Allah menghantar Nabi di tanah Arab dan daripada kalangan bangsa Arab. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku di TikTok, boleh pergi kepada bio saya dan kemudian boleh tekan link yang ada di Linktree tersebut, yang mana boleh tekan sama ada Mahsyar ataupun Azkar, maka kedua-dua link itu adalah sama. Okey. Maka kata penulis buku,
Pada dasarnya, perbincangan berkenaan tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, sebenarnya adalah kisah berkenaan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila kita belajar tentang sirah, sebenarnya kita nak belajar tentang risalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab Nabi datang dengan membawa risalah Al-Quran, risalah kenabian, alan-alan. Terima kasih banyak-banyak Ida Zaid yang berada di TikTok. Ahlan-ahlan, begitu juga terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook. Maka dengan risalah yang Nabi bawa ini, kata penulis buku, telah berjaya mengeluarkan manusia daripada penghambaan kepada makhluk kepada menjadi hamba kepada Allah. Dan itulah sebenarnya terletaknya kemuliaan manusia. Manusia apabila dia menjadi hamba Allah, dia mulia. Kalaulah dia tak nak menjadi hamba Allah, automatik dia akan menjadi hamba kepada makhluk. Sama ada makhluk itu boleh jadi sistem yang direka, sama ada makhluk tersebut adalah ketakutan-ketakutan yang dicipta oleh manusia. Maka kalaulah dia tak nak menjadi hamba Allah, percayalah dia akan menjadi hamba kepada makhluk. Dia akan patuh dan taat kepada makhluk. Sebab itu kemuliaan manusia apabila dia menjadi hamba Allah. Dan itulah yang kita kenal sebagai Abdullah, nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis buku, oleh kerana pentingnya kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan itu kita mengenal risalah agama yang dibawa oleh Nabi, maka tidak mungkin untuk kita mengenal secara menyeluruh mengenai sirah Nabi melainkan dengan kita melakukan perbandingan antara latar belakang risalah yang dibawa oleh Nabi, kesan dan pengaruh risalah yang dibawa oleh Nabi. Maka penting juga untuk kita kenal tentang kaum Arab, bangsa Arab, dan kenapa Allah utuskan Nabi SAW di semenanjung Arab. Semenanjung Arab bukanlah Arab Saudi sahaja, tetapi semenanjung Arab luas. Nanti kita akan baca sebentar lagi. Maka subtopik pecahan yang pertama, kata penulis buku, kedudukan tanah Arab. Okey, dalam tajuk ni apa yang kita belajar? Yang pertama kata penulis buku tentang apakah maksud Arab-Arab ni. Bila kita kata Arab, apakah maksud dia? Kan kita kata each orang Arab, bangsa Arab, tanah Arab. Apa maksud dia? Arab tu sebenarnya ada maksud dia. Maka dalam bahasa Arab, Arab bermaksud padang pasir, belantara, tanah gersang dan tempat yang tidak mempunyai sumber air dan tumbuh-tumbuhan. Ini daripada sudut bahasa. Bila kita sebut Arab, maka ianya bermaksud adalah padang pasir, belantara, maksudnya tempat yang tak ada orang tinggal, itu maksud belantara, tanah yang gersang dan tempat yang tak ada air dan tak ada tanaman. Dan itulah yang kita nampak pada zaman dulu, itulah dia tanah Arab. Tapi zaman kita, seperti yang Nabi sebut, antara tanda-tanda semakin dekat dan hampirnya kiamat, maka ianya akan menjadi subur. Tanah Arab zaman kita adalah subur. Dan menunjukkan bahawa apa yang Nabi SAW sabdakan adalah benar. Maka itu daripada sudut apakah maksud Arab-Arab yang kita selalu dengar. Lalu perkataan Arab ini dah diguna pakai sebelum Nabi SAW lahir lagi, kata penulis buku. Maka bangsa yang meneroka dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat mereka, maka inilah dikenali sebagai bangsa Arab. Dan bangsa Arab dah ada lama sebelum daripada Nabi SAW ada lagi, yang kita akan baca kemudian. Maka itu yang pertama tentang definisi Arab yang kita kadang-kala tak tahu makna dia. Okey, apakah sempadan tanah Arab? Lalu sebenarnya tanah Arab ni luas. Kata penulis buku rahimahullah, Syekh Safi Rahman, maka semenanjung Arab di sebelah barat ada Laut Merah dan semenanjung Sinai. Di sebelah timur ada Teluk Arab dan negara Iraq Selatan. Di sebelah selatan ada Laut Arab dan juga negara Yaman. Sementara di sebelah utara
adanya negara Syam ataupun Syria pada zaman kita, maka keseluruhan ini adalah dipanggil tanah Arab, yang mana sangat luas. Ada berpuluh-puluh negara, adanya Mesir, adanya Iraq, adanya Lebanon, adanya Palestin, adanya Yaman, adanya Arab Saudi pada zaman kita, adanya Oman, maka ada berpuluh-puluh negara pada zaman kita, adanya Qatar. Semua ini dikenali sebagai Semenanjung Arab. Kata penulis buku, keluasan tanah Arab dianggarkan antara 1 juta batu persegi hingga 1,300,000 batu persegi. Maka itu adalah Semenanjung Arab yang mana penulis buku terangkan. Lalu kenapa Allah mengutuskan Nabi SAW di kalangan bangsa Arab pada zaman tersebut? Maka kata penulis buku, dalam kitab Sirah Nabawiyah, yang mana kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan, nanti boleh tekan link yang berada di ruangan komen di Facebook. Beg kuning saya belum dapat buat lagi, tapi nanti boleh tekan di bio kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku sirah nanti, insya-Allah. Okey, yang berada di TikTok. Maka kata penulis buku, maka tanah Arab mempunyai kepentingan yang besar. Apabila dilihat daripada sudut geografinya, maka tempat ini dikelilingi oleh gurun dan padang pasir daripada setiap penjuru. Menjadi umpama sebuah kubu yang menghalang bangsa asing yang ingin menjajah dan melebarkan pengaruh mereka terhadap bangsa Arab. Lalu sebab itu, apakah hikmah Nabi SAW dilahirkan di bangsa Arab? Kerana bangsa Arab sejak daripada zaman berzaman, mereka adalah bangsa yang merdeka. Mereka tak pernah dijajah. Mereka tak ada pemahaman yang mana mereka ini pernah dijajah dan sebagainya. Kalaulah kita lihat kita Malaysia pun, kita dijajah. Tak silap saya, betulkan saya kalau saya salah, kita dijajah lebih daripada 400 tahun. Lebih daripada 400 tahun. Kita pernah dijajah oleh Belanda hampir 100 tahun kalau tak silap saya. Betulkan kalau saya salah di ruangan komen. Maka kita pernah dijajah oleh Portugis pun hampir 100 tahun. Kita pernah dijajah oleh British. Kita pernah dijajah oleh Jepun dan kemudian British balik. Kita dijajah lebih daripada 400 tahun. Sangat lama. Yang mana kadang-kala dalam 400 tahun ni pun banyak benda berkenaan tentang jati diri kita ataupun penduduk Malaysia dan seumpamanya yang dah hilang. 400 tahun. Kita dengan kejatuhan kerajaan Osmaniyah baru 100 tahun. Itu pun banyak benda yang kita dah lupa. Kita dengan kejatuhan Osmaniyah 2024 ni adalah 100 tahun. Itu pun dah banyak kita lupa. Bayangkan kalau kita dah dijajah lebih 400 tahun. Berapa banyak yang telah dipadam, dihilangkan ataupun dibuang daripada jati diri penduduk tanah Melayu dan seumpamanya. Namun, apakah hikmah? Kata para ulama, Nabi SAW dilahirkan di Semenanjung Arab kerana penduduk tanah Arab tak pernah dijajah. Menjadikan mereka ada jati diri yang tersendiri, ada sikap-sikap mulia yang tersendiri yang tidak ada pada bangsa-bangsa lain ketika itu. Sebab itu kita nampak para sahabat bila mereka menerima agama, mereka tak pernah lepaskan agama tersebut. Mereka berjuang berhabis-habisan untuk kebenaran agama tersebut. Maka penduduk bangsa Arab ni tak pernah dijajah. Kata penulis buku, sebab itu walaupun mereka berjiran dengan dua empayar besar zaman tersebut, iaitu Rom dan Farsi, maka mereka tidak pernah dijajah kerana adanya padang pasir belantara yang sangat luas yang merupakan kubu pertahanan semula jadi yang kukuh bagi bangsa Arab. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, dan apakah hikmah yang lain Nabi SAW dilahirkan daripada di Semenanjung Arab? Hikmah yang kedua, kerana kedudukan yang strategik tanah Arab untuk meluaskan dakwah Islam pada zaman tersebut. Kata penulis buku, ditinjau daripada sudut lain pula,
Semenanjung Tanah Arab terletak di antara beberapa benua yang terkenal pada zaman tersebut. Zaman tersebut mana ada kapal terbang. Zaman tersebut mana ada kemudahan-kemudahan untuk bergerak seperti zaman kita. Zaman dulu banyak pergerakan dengan binatang ataupun dengan kapal. Maka sebab itu kata penulis buku, benua-benua yang terletak di sekeliling Tanah Arab, mereka berhubung dengan Tanah Arab daripada sudut darat dan juga lautan. Kawasan barat Laut Tanah Arab adalah pintu masuk ke benua Afrika. Kalau kita tengok pelabuhan Aden yang terletak di Yaman, dia sangat dekat dengan Afrika. Dan zaman dulu Afrika adalah satu tamadun yang maju. Sebab itu adanya tamadun Habsyah yang sangat maju. Maka Tanah Arab mempunyai sempadan akses untuk pergi ke Afrika melalui Aden dan juga Yaman. Sementara kawasan barat dayanya adalah pintu masuk ke benua Eropah dan kawasan di sebelah timur adalah laluan masuk ke negara-negara yang bukan Arab seperti Timur Tengah dan Timur Jauh yang membawa ke India dan China. Begitu juga semua benua yang bersempadan dengan semenanjung Arab boleh daripada jalan laut, begitu juga jalan darat. Maka sebab itu zaman tersebut benua Arab terutama ni sebelah selatan Yaman dan juga sebelah utara Syam, mereka mendapat akses kepada orang-orang luar yang datang ke situ. Maka sebab itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mudah. Kita lihat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membawa seluruh benua Arab di bawah Islam. Maka pada zaman Umar bin Khattab, Islam dah berjaya sampai ke Iran. Sebab memang dekat daripada Iraq nak ke Iran dah bersebelahan. Islam dah berjaya sampai ke Palestin. Pada zaman Uthman bin Affan beberapa tahun selepas Nabi wafat, Islam dah berjaya sampai ke Afrika. Begitu juga sebahagian daripada Eropah yang dekat dengan benua Arab. Bahkan Islam dah berjaya sampai ke kawasan zaman kita, Kazakhstan, seperti Sijistan dan seumpamanya. Maka kedudukan yang strategik benua Arab, antara hikmah Allah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di semenanjung Arab. Selain daripada mereka ini adalah golongan yang tak pernah dijajah oleh pengaruh-pengaruh luar daripada zaman berzaman. Maka walaupun mereka digelar sebagai zaman jahiliyah, tapi mereka ini bila masuk Islam menjadi golongan yang benar-benar pegang kepada kebenaran. Ini antara dua hikmah yang penulis buku kongsikan. Kemudian pada muka surat yang ketiga, penulis buku mula menceritakan panjang lebar tentang jenis-jenis bangsa Arab yang ada daripada zaman sebelum Nabi Allah Ibrahim lagi. Maka secara ringkas, golongan Arab mempunyai terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah golongan Arab kuno. Yang itu kita tak tahu banyak sejarah tentang mereka. Maka golongan Arab kuno ini dalam perbincangan sirah dikenali sebagai golongan Ba'idah. Ba'idah. Maka termasuklah dalam Arab kuno ini adalah golongan Ad, kaum kepada Nabi Allah Hud. Golongan Thamud, kaum kepada Nabi Allah Salih. Begitu juga bangsa Amalikah dan seumpamanya. Maka mereka ini dikenali sebagai Arab lama, Arab kuno dan tak banyak sejarah yang kita dapat tahu tentang mereka. Itu adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan Arab yang ada sebelum kelahiran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dikira sebagai golongan bangsa Arab yang baru. Maka golongan Arab yang sebelum Nabi Allah Ibrahim dikenali sebagai golongan Arab Aribah. Aribah ataupun mereka ini dikenali sebagai Arab Qahtan. Mereka ini banyak datang daripada Yaman. Maka Yaman adalah antara tamadun Arab yang sangat lama. Yaman. Maka apabila berlakunya perpecahan empangan di Yaman, maka golongan Arab Qahtan ini mereka telah berpindah. Dan kemudian penulis buku bawakan catatan beliau yang berdasarkan kepada fakta-fakta yang beliau ada. Maka daripada situ tersebarlah ke Syam, tersebarlah ke Oman, bahkan daripada Arab Qahtan lahirnya golongan Aus dan Khazraj
yang menetap di Madinah. Sebelum itu namanya adalah Yathrib. Maka Aus dan Khazraj, mereka ini adalah daripada Arab Qahtan, termasuklah Khuza'ah, antara bangsa Arab yang terkenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi pecahan-pecahan kabilah yang lain. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita berada bersempena dengan bulan Rabiul Awal. Malam ni pun malam yang kedua Rabiul Awal. Kita sembang-sembang sirah. Saya minta maaf kalaulah ada yang komen yang saya tak sempat baca sebab live di Facebook dan juga TikTok. Ahlan-ahlan kepada semua, maka kita sekadar berkongsi berkenaan tentang sirah. Maka mula-mula ni sekadar penulis buku banyak cerita tentang bangsa Arab. Nanti barulah kita masuk kepada nenek moyang Nabi, dan kemudian barulah kepada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Arab yang kedua. Arab yang pertama Arab kuno, Arab yang kedua adalah Arab Qahtan, dan Arab yang ketiga yang merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang Nabi, adalah Arab yang lahir daripada Nabi Allah Ibrahim melalui anaknya Nabi Ismail. Maka semua keturunan Nabi Ismail, mereka ini dikenali sebagai Arab Musta'ribah ataupun Arab Adnan. Dan daripada sinilah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir daripada Arab Adnan. Sebab itu bila kita faham pecahan bangsa Arab ini, sebab itu kita faham kenapa Quraisy mereka anggap mereka bangsa Arab yang paling mulia. Mereka anggap sebab mereka bangsa Arab yang lahir daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Berbanding dengan bangsa-bangsa Arab yang bukan Quraisy, mereka adalah daripada keturunan Arab Qahtan. Maka sebab itu pada zaman Nabi SAW, bila kita benar-benar faham sirah, bila kita nampak selagi mana orang Quraisy tak masuk Islam, bangsa Arab yang lain tak nak masuk Islam. Mereka tangguh. Walaupun ada, tetapi kebanyakannya mereka tangguh. Mereka tak nak masuk Islam. Sebab mereka berpandangan bangsa Arab yang paling mulia adalah Quraisy. Nasab mereka yang paling mulia sebab daripada Nabi Ismail. Mereka pula adalah penjaga Baitullah yang dipandang mulia, penjaga Kaabah. Tapi bila orang Quraisy masuk di Islam pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, berduyun-duyun orang Arab masuk Islam. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya dalam suratul Fatah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datangnya bantuan Allah dan datangnya kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat wahai Muhammad, manusia akan mula berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kerana bila Quraisy masuk Islam, maka barulah bangsa Arab yang lain masuk Islam. Sebab mereka pandang tinggi kepada bangsa Quraisy yang merupakan keturunan daripada Nabi Allah Ismail. Dan terima kasih banyak-banyak masyarakat di atas gift yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak yang Nyonya Muhammad Yusof, kemudian Rahmah Jaafar. Terima kasih kepada yang lain-lain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang berada di ruangan TikTok dan juga FB. Okey. Kemudian penulis buku dia cerita banyak tentang bahasa Arab. Yang ni saya tak akan pergi detail. Kita nak mula baca daripada muka surat yang kelima, berkenaan tentang penulis buku nak cerita kepada kita macam mana keturunan Nabi Ibrahim daripada Iraq boleh berada dekat Mekah. Macam mana? So Nabi Ibrahim berasal daripada Iraq. Macam mana keturunan Nabi Allah Ibrahim melalui Ismail boleh tiba di Mekah. Maka ini adalah tajuk yang penulis buku bawakan pada muka surat yang kelima. Ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih kepada yang bersama, bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Terima kasih banyak-banyak Pak Jinin di atas gift yang diberikan. Maka kata penulis buku rahimahullah, dan ini pun kita boleh lihat dalam surah Maryam. Maka kata penulis buku, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berasal daripada Iraq. Berasal daripada Iraq. Iraq pun zaman kita sebenarnya adalah negara yang sebenarnya banyak sejarah. Tamadunnya daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi.
Sebab itu orang yang minat sejarah, minat untuk mengkaji, maka dia akan berjalan melihat tamadun-tamadun yang lama ini. Iraq daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi. Kata penulis buku, daripada sejarah yang kami ada, maka Nabi Allah Ibrahim berasal daripada sebuah kampung yang bernama Ar. Yang bernama Ar. Hamzah Ra. Ar. Itu yang disebut oleh penulis buku. Dari sebuah kampung yang bernama Ar. Dan kemudian bila kita lihat dalam surah Maryam, minta maaf, bila kita nampak dalam surah Maryam, maka bila Nabi Allah Ibrahim ajak penduduk kampung dia untuk masuk dalam agama dia, ajak beriman kepada Allah, last kali dia kena halau. Seperti yang ada di dalam surah Maryam yang kita boleh lihat nanti ayat tersebut. Maka dia kena halau. Maka Nabi Ibrahim bila keluar daripada Ar, bila dia kena halau keluar daripada kampung dia, kata penulis buku, Ar ni terletak dekat mana kampung ni? Kampung asal Nabi Ibrahim ini terletak di persisiran barat Sungai Furat yang berhampiran dengan Kufah pada zaman kita. Berhampiran dengan Kufah ada Dajlah, salah satu nama sungai. Dan antara sungai yang ada adalah Sungai Furat. Maka kampung tersebut pada zaman tersebut dikenali sebagai Ar dan berhampiran dengan Sungai Furat. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka ada yang mengkaji, yang menunjukkan bahawa kampung ini serta keluarga Nabi Allah Ibrahim memang tinggal berhampiran dengan sungai tersebut. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim kena halau, tinggalkan. Kita nampak perjuangan para Nabi terdahulu. Mereka semua melalui ujian yang sukar. Nabi SAW pun perlu berhijrah, meninggalkan Mekah bila penduduk Mekah nak bunuh Nabi. Nabi Allah Ibrahim pun sama, perlu meninggalkan kampungnya apabila dakwahnya ditolak dan tak diterima. Maka kita pun, kalaulah kita ajak orang buat baik, orang tak terima, jangan kecewa. Itu perkara biasa. Itu adalah perkara biasa. Okey. Maka kata penulis buku rahimahullah, Nabi Allah Ibrahim bila ditinggalkan Iraq, maka ke mana dia pergi? Dia pergi ke Palestin. Nabi Allah Ibrahim telah pergi ke Palestin. Sebab itu Palestin adalah satu tempat yang dalam surah Al-Isra' disebut allazi barakna haulah, tempat yang penuh dengan keberkatan. Antara tafsiran yang menyebut kenapa Palestin ini tanah bumi yang penuh berkat, sebab ianya adalah tempat begitu banyak para nabi. Banyak. Nabi Musa dekat Palestin, Nabi Yusuf dekat Palestin, Nabi Ibrahim dekat Palestin, Nabi Allah Isa dekat situ, Nabi Allah Daud dan Sulaiman dekat situ. Itu nabi-nabi yang kita kenal, rasul yang kita kenal. Sebenarnya banyak lagi nabi-nabi yang berada di tempat tersebut. Kita banyak yang dah pergi Mekah, Madinah. Sebenarnya tempat yang kita digalakkan untuk pergi juga adalah Palestin. Saya pun belum dapat pergi. Mudah-mudahan Allah bawa saya dan semua untuk dapat menziarahi Palestin. Bumi yang digambarkan oleh Al-Quran, allazi barakna haulah, bumi yang penuh dengan keberkatan. Kerana banyaknya para nabi yang Allah hantar ke bumi tersebut, dan terlalu banyak sirah, sejarah yang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh pergi. Lalu saya pun teringin sangat untuk pergi, tapi sebenarnya telah kumpul duit untuk bawa mak ayah dulu. Sebab mak ayah pun dah tua dan mereka pun asyik sebut yang mana mereka berharap untuk pergi ke Palestin. Dan Palestin ni taklah murah, sebab melalui perjalanan yang jauh, yang mana antara yang banyak buat trip ke Palestin adalah travel Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Mana kita pun tahu beliau seorang yang pakar dalam sirah, yang mana ianya adalah satu perjalanan yang sangat bagus kalaulah ada yang belum pergi untuk dapat pergi insya-Allah. Adakah di sini yang pernah pergi, yang sedang menonton dekat TikTok ataupun Facebook, adakah yang pernah pergi? Lalu kalaulah ada yang pernah pergi, masya-Allah, tahniah sangat-sangat. Okey. Maka Nabi Allah Ibrahim bila kena halau daripada Palestin, maka Nabi Allah Ibrahim kena halau daripada Iraq, maka beliau pergi ke Palestin. Daripada Palestin, Nabi Allah Ibrahim telah pergi ke Mesir. Ini nak cerita macam mana boleh daripada situ pergi ke Mekah. Maka Nabi Allah Ibrahim di antara Mesir dengan Palestin jiran, tak jauh. Maka Nabi Allah Ibrahim telah pergi ke Mesir. Ketika di Mesir, maka Nabi Allah Ibrahim kena tangkap
dan isteri Nabi Allah Ibrahim telah dipaksa untuk berzina, untuk diganggu oleh pemerintah Mesir. Al-A'yadzubillah. Namun Allah jaga. Maka beberapa kali Raja Mesir nak buat benda yang tak elok dengan Sarah, isteri Nabi Allah Ibrahim, namun setiap kali dia nak mendekati Sarah, dia menjadi lumpuh. Sehingga akhirnya dia benar-benar bertaubat. Dan sebagai tanda yang dia bertaubat, kata penulis buku, berdasarkan riwayat yang beliau bawa. Lalu buku ni sebenarnya penuh dengan rujukan. Dia penuh dengan rujukan. Setiap apa yang beliau tulis ada rujukan dia. Maka kata penulis buku, apabila Raja Mesir ni bertaubat, dia ada niat yang tak elok dengan Sarah. Namun Allah tunjukkan Sarah ini adalah Allah jaga. Dia menjadi lumpuh. Apabila dia nak mendekati Sarah, maka bila dia bertaubat, Allah kembalikan semula kesihatan dia. Maka sebagai tanda yang dia betul-betul bertaubat, dia telah hadiahkan anak perempuan dia sendiri yang bernama Hajar untuk berkhidmat kepada Sarah. Ada sebahagian menyebut itu adalah hamba dia. Ada sebahagian riwayat yang menyebut anak perempuan dia. Sebagai tanda dia betul-betul minta maaf dan bertaubat. Daripada sini, baru kita faham, macam mana adanya Hajar dalam kehidupan Nabi Allah Sarah, Nabi Allah Ibrahim dan Sarah. Dia sebenarnya adalah hadiah daripada Raja Mesir kepada Sarah sebagai tanda dia benar-benar bertaubat dan minta maaf. Maka Sarah ni dia tak ada anak perempuan, dia tak ada anak langsung, dia tak ada anak. Kalau kita baca dalam surah Hud, maka kita akan nampak Allah bagi kepadanya anak kemudian selepas daripada kelahiran Nabi Ismail. Maka Sarah ini dia telah beritahu kepada suami dia untuk mengahwini Hajar sebab dia tak ada anak dan perkahwinan mereka lama tak ada anak. Maka Nabi Allah Ibrahim telah berkahwin dengan Hajar dan Allah kurniakan anak yang bernama Ismail yang merupakan nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dapat anak, Allah uji. Semua nabi Allah uji. Bukan kita je kena uji. Lagi dekat kedudukan manusia itu dengan Allah, lagi banyak Allah uji. Sebab uji bukan kerana Allah tak sayang. Ujian adalah kerana Allah nak bagi ganjaran, ketinggian darjat yang lebih kepada orang yang mampu menghadapi ujian. Lalu kita tahu situasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tak pernah ada anak. Allah, kalaulah kita tengok orang yang tak ada anak lama, tiba-tiba dapat anak, dia akan sayang anak tersebut. Maka apakah ujian Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim, dia perlu berpisah dengan anak dia. Dan itulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim, dia perlu hantar anaknya ke Mekah dan dia perlu tinggal di Palestin, di Syam. Dia tak boleh dekat dengan anak dia sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata penulis buku rahimahullah, maka Nabi Ibrahim telah membawa Hajar dan Ismail ke Mekah dan tinggalkan mereka di sebuah lembah yang kering kontang, tak ada tumbuh-tumbuhan. Waktu tu belum ada Zamzam. Zamzam belum ada. Zamzam kemudian tak ada apa-apa. Manusia pun tak ada dekat Mekah waktu tu. Zaman kita Mekah hidup 24 jam, tak pernah lengang. Zaman tersebut waktu kali pertama Nabi Ibrahim hantar isteri dan satu-satunya anak yang dia ada, tak ada manusia pun. Tak ada, Kaabah pun tak ada. Hanya ada batu asasnya sahaja. Kaabah nanti kemudian Nabi Allah Ibrahim bina bersama dengan anaknya Ismail. Waktu tu Kaabah pun tak ada sebab dah hilang akibat daripada banjir zaman Nabi Nuh dan apa sebagainya. Kaabah tak ada, Zamzam tak ada. Itulah satu-satu anak yang dia sayang. Ini pengorbanan para Nabi yang kita tak boleh nak bayangkan. Tapi mereka terima setiap ujian tersebut sebagai rela hati. Sebab itu Allah tinggikan darjat mereka dengan ketinggian yang luar biasa. Okey. Sebab itu kalaulah kita boleh lihat dalam dua muka surat yang terakhir daripada surah Ibrahim, maka kita akan nampak munajat Nabi Allah Ibrahim bila ditinggalkan isteri dan anak dia. Kita kalau baca ayat tersebut sedih, sayu hati kita. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim bermunajat. Dia kata, Rabbana, wahai Tuhanku, inni askantu min zurriyati
aku telah tinggalkan zuriatku, isteri dan anakku, biwadin, di satu lembah, ghairi zi zara'in, pokok pun tak ada. Pokok tak ada maksudnya tak ada air. Tak ada air, pokok pun tak ada ya Allah. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Lalu apa dia minta kepada Allah? Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku nanti mereka yang jaga salat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah sebahagian manusia hati-hati mereka sayang dan suka kepada keluargaku. Ini doa yang baik. Kita minta manusia sayang dan suka kepada zuriat keturunan kita. Warzuqhum minas samarat, kurniakanlah kepada mereka di atas pengorbanan ini buah-buahan supaya mereka bersyukur. Dan kalaulah kita pergi Mekah zaman kita, apa je makanan yang tak ada? Semua jenis makanan ada. Makanan Malaysia pun kalau kita tengok dekat Mekah, betul-betul dekat dalam kawasan Safwa Tower dan juga Menara Jam, ada 3 restoran Malaysia. 3. Belum lagi semua jenis fast food ada, makanan daripada pelbagai tempat ada, buah-buahannya macam-macam. Tapi Nabi Allah Ibrahim bila nak tinggalkan anak dia, maka ketika itu ditinggalkan dalam keadaan tak ada apa-apa. Sebab Allah suruh untuk dia tinggalkan. Lalu sebab itu kalaulah kita berlapar kat Masjidil Haram ni, ingat balik pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Ismail anak kecil dia, satu-satu anak tunggal yang dia ada, dan juga Hajar isteri dia. Pengorbanan pada Nabi yang terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kata penulis buku, maka Nabi Ibrahim pun tinggalkan anaknya di situ. Waktu itu Mekah tak ada sesiapa yang tinggal dan tak ada sebarang sumber air. Maka Nabi Ibrahim, kata penulis buku, meninggalkan bersama dengan anak isterinya sebuah kantung berisi kurma dan sebuah bekas air. Itu je yang ditinggalkan. Dan dia kena pulang balik ke Syria, ke Palestin pada zaman tersebut. Tak lama selepas itu, kata penulis buku, bekalan air pun habis. Habis bekalan air. Dan Ismail, si anak kecil, mula menangis. Maka Hajar, si ibu, pada waktu tu dia mula gelisah. Nak minta tolong dengan orang tak ada. Tapi anak dah mula nangis kerana dahaga. Dia pun nak bagi susu tak dapat sebab dia pun tak ada air dalam tubuh badan dia. Maka ringkasannya apa yang berlaku? Maka Hajar telah memanjat bukit. Dan kalau kita berada dekat kawasan Baitullah, bukit yang paling hampir adalah Bukit Safa. Paling hampir. Bukit Safa. Maka dia pun panjat Bukit Safa. Hajar, seorang wanita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat-sangat tabah. Seorang wanita yang sangat-sangat tabah. Maka Hajar telah memanjat Bukit Safa. Maka bila dia berada di Bukit Safa, dia nampak dekat arah Bukit Marwah seolah-olah ada gambaran air, Fata Morgana. Kan kalaulah kita berada kat padang pasir, kita pun berada dalam keadaan yang sangat dahaga, kita nampak daripada kejauhan ada air, Fata Morgana. Maka dia pun berlari-lari ke Bukit Marwah. Bila dia tengok tak ada apa, maka dia pun pandang balik ke Safa, dia nampak seolah-olah ada air dekat Safa. Dan itulah permulaan kepada sa'i yang ada pada zaman kita, yang mana kalau kita buat sa'i, kadang-kadang kita mengeluh, letih, jauh, kulit mengupas, padahal kita sa'i dalam aircon. Kita zaman kita sa'i dalam aircon. Tapi cuba kita bayangkan pengorbanan seorang wanita yang Allah uji dia, yang mana dia ditinggalkan bersendirian bersama anak lelakinya, bekalan air habis, dan dia berlari-lari 7 pusingan antara Safa dan Marwah. Bila genap 7 pusingan, maka Allah menghantar Jibril untuk mengeluarkan daripada tanah berhampiran Baitullah Zamzam. Maka Zamzam adalah ganjaran yang Allah berikan kepada seorang wanita yang bersabar di atas ujian yang menimpanya. Maka dalam riwayat menyebut, maka terpancarlah Zamzam daripada kaki Nabi Allah Ismail. Maka bila air tersebut terpancar, maka Hajar dia menjadi risau kalaulah air tersebut akan habis ataupun akan kering.
maka dia pun telah membuat umpama sempadan supaya dia boleh kumpulkan air tersebut. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi, tak silap saya, sabda Nabi SAW, kalaulah Hajar tak buat begitu, maka demi Allah akan memancut-mancut air Zam-Zam dan kita boleh lihat pancurannya yang kuat sampai hari kiamat. Tapi bila Hajar pada waktu itu dia buat benteng, dia risau takut-takut air Zam-Zam tersebut habis dan dia tak boleh guna lama, maka menjadikan air Zam-Zam tersebut tidaklah memancar seperti awalnya, seperti asalnya. Maka inilah permulaan kepada keluarnya telaga Zam-Zam. Kata penulis buku pada muka surat yang ketujuh, bila dah ada air, maka zaman tersebut orang akan membuat penempatan di mana ada air. Sebab itu kalaulah kita lihat zaman dulu, penempatan-penempatan banyak yang berhampiran dengan laut ataupun sungai. Maka kalaulah kat Selangor, penempatan banyak dekat kawasan Sabak Bernam, kawasan Jeram, kawasan Sungai Besar, kawasan yang dekat dengan laut. Sebab manusia akan buat zaman dulu penempatan yang dekat dengan sumber air. Zaman kita, maka penempatan dibuat entah mana-mana dan diwujudkan daripada hutan belantara menjadi satu taman, satu bandar besar kerana air dah boleh ditarik dengan apa teknologi yang ada pada zaman kita. Zaman dulu, dekat mana ada air, di situ akan bermulanya penempatan. Maka bila dah ada Zam-Zam, maka orang yang mula-mula datang ke kawasan tersebut adalah kabilah Jurhum. Mereka ini datang daripada Yaman, maka mereka telah minta izin dengan dengan Hajar untuk mereka tinggal di Mekah. Maka Hajar pun benarkan untuk mereka tinggal di situ. Maka inilah permulaan kepada kisah ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok pada jam 10.30 sepanjang bulan Rabiul Awal ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. InsyaAllah mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan apa yang baik daripada Allah. Nanti jangan lupa untuk bersama lagi esok pada waktu yang sama jam 10.45 dalam Santai Sirah. Saya minta maaf, terima kasih kepada yang komen, terima kasih yang berada di ruangan Facebook maupun ruangan TikTok. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok jam 10.30 dalam perkongsian sirah di TikTok dan juga Facebook Ummah Aziz. Jumpa lagi insya-Allah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.